Dalam remang cahaya pentas yang tidak lagi seindah dulu, seorang wanita tua bangkit berdiri di hadapan mikrofon yang telah sekian lama menanti suaranya. Mata para hadirin terpaku, degup jantung seolah terhenti, dan waktu terasa membeku. Malam itu bukan sekadar satu acara penghargaan. Ia menjadi saksi kepada detik paling agung dalam dunia seni tempatan. Apabila Salamiah Hasan, ikon yang selama 74 tahun menutup tirai bisu kehidupannya, akhirnya membuka lembaran baru yang penuh dengan kisah, luka, dan kebenaran. Salamiah bukan sekadar nama. Dia adalah simbol keanggunan senyap yang membungkus 1000 rahasia. Sejak era keemasan seni 70-an, suara emasnya menghiasi radio, namun di balik populariti, Salamiah kekal sebagai wanita yang jarang berbicara tentang dirinya. Tiada wawancara mendalam, tiada pendedahan eksklusif. Dia membiarkan musik berbicara, dan dirinya diam, bagai menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar populariti. Namun malam itu, dengan tubuh yang semakin lemah, kulit yang mengendur seperti helaian sejarah, dan tangan yang bergetar perlahan, Salamiah memilih untuk bersuara. Saya bukan diam kerana tidak ada cerita. Saya diam kerana terlalu banyak yang perlu dilindungi. Katanya, suaranya serak, namun berwibawa. Dalam satu nafas itu, seisi dewan terdiam. Ia bukan sekadar pengakuan. Ia adalah pintu gerbang kepada satu dunia yang selama ini terkurung dalam dada wanita itu. Dunia yang dihiasi kejayaan, pengorbanan, kesunyian, dan kini, penyakit yang tidak mampu lagi disembunyikan. Sudah beberapa tahun tubuh Salamiah mula menunjukkan isyarat lelah. Penyakit datang bersilih ganti, dari masalah jantung, tulang belakang yang merapuh, ke paru-paru yang semakin hari semakin sempit ruang bernafasnya. Namun seperti segala yang pernah dilaluinya dalam kehidupan, dia menolak simpati. Bukan tubuh ini yang saya risaukan, bisiknya kepada seorang sahabat lama, tapi masa. Masa yang semakin sempit untuk saya berkata sesuatu yang sebenar. Dan itulah yang terjadi. Dalam satu forum istimewa berjudul Suara yang Tidak Pernah Didengar, Salamiah muncul tanpa dijangka. Di atas pentas kecil Museum Negara, ditemani cahaya lilin dan musik klasik yang mengiringi setiap pergerakan. Dia tidak datang membawa dendangan, sebaliknya datang membawa sejarah. Cerita tentang betapa dia pernah hampir berhenti menyanyi kerana tekanan psikologi. Tentang bagaimana satu ketika, di usia 35 tahun, dia menerima surat ancaman yang hampir memusnahkan seluruh kerjayanya. Tentang cinta yang tidak kesampaian, tentang anak yang pernah ditinggalkan demi pentas, dan tentang malam-malam panjang di hospital yang tiada siapa ketahui. Orang ramai tidak tahu bahawa Salamiah pernah menjalani lebih daripada 10 pembedahan kecil yang tidak pernah dilaporkan media. Dia hidup dalam diam, memelihara martabat seninya seperti menjaga pusaka keluarga. Bila ditanya mengapa memilih untuk diam begitu lama, jawapannya sungguh menyentap. Kerana saya tidak mahu cerita saya menjadi hiburan. Saya mahu ia menjadi pengajaran. Perkataan demi perkataan yang lahir dari bibirnya malam itu mengalir seperti puisi purba. Tidak tergesa, tidak mengemis simpati, tapi penuh kekuatan wanita yang telah melihat dunia dari sisi yang kita semua tidak mampu fahami. Wajahnya yang kini penuh garis waktu tetap memancarkan aura seorang primadona, tetapi kali ini ia bukan dari cahaya lampu pentas. Ia datang dari keberanian untuk berhadapan dengan realiti yang paling pribadi. Dalam kalangan penonton malam itu, ada yang menangis diam-diam, ada yang merakam, ada yang hanya mampu memegang dada. Ini bukan Salamiah yang mereka kenali dari lagu-lagu lama. Ini adalah Salamiah Hasan yang sebenar, wanita yang selama 74 tahun mengunci bibir, dan kini membebaskan segala yang tertinggal. Bila tubuh saya mula rebah, saya sedar,
Saya tidak lagi mampu menangguh, katanya. Dan malam itu, tubuhnya memang tampak lemah. Jari-jarinya tidak lagi mampu memegang mikrofon lama-lama. Tapi suaranya, walau tidak semerdu dahulu, tetap memukau. Bukan kerana nada, tetapi kerana makna. Di setiap celah tutur, katanya tersimpan kisah ribuan wanita seni yang terpaksa memilih antara panggung dan perasaan, antara glamour dan kebenaran. Dengan rentetan penyakit yang kini tidak lagi dapat disangkal, kanser payudara tahap awal, degenerasi saraf yang menyebabkan dia sukar berdiri terlalu lama, serta masalah penglihatan yang semakin kritikal, Salamiah tidak datang meminta belas kasihan. Dia datang membawa sinar terakhir seorang legenda yang tahu bahwa cahaya hidupnya mungkin semakin redup, namun tetap ingin menyinari dunia walau sekejap cuma. Dia berbicara tentang ketakutan terbesar dalam hidupnya. Dilupakan bukan sebagai penyanyi, tetapi sebagai manusia. Saya tidak kisah jika orang tidak ingat lagu saya, tapi saya harap mereka ingat bahwa saya pernah hidup dengan penuh keberanian, katanya perlahan, hampir berbisik, tetapi menusuk hingga ke tulang. Dengan itu, Salamiah menutup malam itu dengan satu senyuman. Bukan senyuman glamour seorang bintang, tetapi senyuman tenang seorang wanita yang akhirnya melepaskan beban yang dipikul terlalu lama. Dan seluruh dewan bangkit berdiri. Bukan kerana satu persembahan, tetapi kerana satu keberanian. Keberanian untuk memecah kesunyian. Tiupan angin malam menyusup masuk melalui tingkap besar Museum Negara. Menyentuh perlahan rambut putih yang tersisir kemas di sisi wajah Salamiah Hassan. Lampu-lampu redup membentuk bayangan panjang di lantai marmar, dan dalam keheningan itu, setiap kelipan matanya seolah menyimpan 1000 peristiwa. Orang ramai masih berdiri, tidak kerana formality, tetapi kerana rasa hormat yang datang dari hati, rasa bahawa mereka sedang menyaksikan bukan hanya pengakuan, tetapi sejarah yang hidup. Setiap butir kisah yang keluar dari bibir Salamiah tidak sekadar mencipta emosi, ia membentuk semula imej dirinya yang selama ini beku dalam kerangka nostalgia. Dia bukan lagi sekadar seorang penyanyi legenda. Malam itu, dia menjadi seorang wanita yang terjalin dalam benang-benang sejarah, tragedi, dan keindahan yang membingungkan. Dan disinilah kisahnya menjadi lebih dari sekadar sebuah pengakuan. Salamiah mula menyebut satu nama yang mengejutkan ramai hadirin, Paco Stanley. Pernah dengar tentang pembunuhan Paco Stanley di Meksiko? Tanyanya, tangannya menggenggam erat sandaran kerusi di hadapannya. Dewan senyap. Ramai tak tahu. Beberapa bulan sebelum insiden itu, saya berada di Meksiko, terlibat dalam satu program seni budaya ASEAN Amerika Latin. Paco hadir sebagai hos tamu. Saya sempat berbual dengannya, hanya sekejap, tapi cukup untuk saya rasa ada sesuatu yang tidak kena. Suaranya kini rendah, seolah membawa semua orang kembali ke bilik hotelnya di Mexico City, tahun 1999. Dia bercerita tentang malam itu, malam di mana dia melihat Paco terlalu gelisah, asyik melihat ke sekeliling seolah diburu bayangan. Mata dia seperti mata orang yang sedang menghitung detik terakhir, katanya. Tak sampai 3 minggu selepas Salamiah pulang ke Malaysia, Paco Stanley ditembak mati di siang hari, dalam kejadian yang mengguncang dunia hiburan Meksiko dan dunia Latin secara keseluruhan. Ia mungkin tampak seperti cerita asing, tapi Salamiah tidak melihatnya begitu. Dia mengaitkan semuanya, bagaimana kegemilangan dunia hiburan tidak pernah bebas dari bayang-bayang gelap. Bagaimana seseorang boleh menjadi ikon pada siang hari dan mayat berdarah pada petang yang sama. Saya tidak akan lupa perbualan kami. Dia kata, terlalu ramai mahu melihat saya jatuh, tapi saya masih berdiri. Kini, Salamiah memandang hadirin dengan mata yang berair.
Saya faham maksud kata-kata itu setelah bertahun-tahun. Dan disitulah kita mula melihat bahawa Salamiah sendiri pernah menjadi sasaran. Dia tidak berkata terang-terangan, tetapi kisah-kisah kecil yang dia sampaikan tentang surat ugutan, tentang kereta yang breknya rosak secara misteri, tentang seorang lelaki misteri yang muncul di persembahannya selama 7 bulan berturut-turut. Semuanya memberi petunjuk. Saya tidak pernah berkata kepada sesiapa, "Saya takut," bisiknya. Namun malam itu, ketakutan tidak lagi menjadi perisai. Dia terus membuka pintu-pintu lama yang berdebu, cerita tentang seorang produser ternama yang pernah cuba memaksa dia memilih antara integriti dan kemasyhuran. Salamiah menolak, dan karirnya perlahan-lahan dibekukan oleh industri. Dia diasingkan bukan secara rasmi, tetapi secara sistematik. Lagu-lagunya tidak lagi dimainkan. Undangan persembahan makin berkurang, tapi dia tidak pernah menyesal. "Lebih baik saya diam daripada jadi boneka," katanya dengan senyum pahit. Sementara kisah-kisah itu mengalir, satu persatu penonton mula melihat Salamiah bukan hanya sebagai artis veteran, tetapi sebagai saksi hidup kepada era penuh manipulasi dan bisu. Tangannya yang kini bergetar setiap kali menyentuh meja, bukan hanya kerana usia, tetapi kerana tubuhnya telah lama menyimpan ketegangan. Penyakit yang kini menyerangnya, bukan hanya fizikal tetapi juga rohani, berpunca dari tekanan yang tidak pernah diberi ruang untuk dilepaskan. Dia menyentuh dada perlahan. Di sini, sudah lama sesak, tapi malam ini, saya rasa nafas saya lebih panjang. Dan dari situ, perincian hidupnya mula mengalir lebih tajam, lebih hidup, tentang malam-malam sepi di studio kosong, rakaman lagu yang tidak pernah dilancarkan kerana tidak cukup komersial, tentang seorang peminat yang menghantar surat setiap bulan selama 17 tahun tanpa pernah dijawab. Bahkan tentang koleksi kecil barang antik yang dia simpan, gambar lama, kain batik ibunya, kaset dengan label tulisan tangan. Semua itu muncul dalam ceritanya, satu demi satu, seolah membawa penonton masuk ke dalam rumah kecil hatinya yang selama ini terkunci. Tidak seorang pun bergerak. Nafas mereka senada dan waktu terasa berjalan perlahan. Seperti menonton filem, atau lebih tepat, berada dalam filem itu sendiri. Mereka bukan lagi pendengar. Mereka adalah sebahagian dari kisah yang Salamiah ceritakan. Setiap suara serak, setiap senyum kelat, setiap pandangan kosongnya membawa mereka lebih dekat kepada hakikat. Bahawa Salamiah Hassan bukan hanya seorang artis. Dia adalah cermin kepada zaman, kepada perjuangan, dan kepada suara yang selama ini tidak kedengaran, kerana terlalu banyak yang harus ditanggung oleh seorang wanita yang mahu berdiri tanpa tunduk. Dan malam itu, Salamiah masih belum selesai. Masih ada helaian-helaian lama yang belum dibuka. Masih ada suara yang belum dikeluarkan. Kerana setelah 74 tahun, diamnya bukan satu kelemahan, ia adalah kekuatan yang kini meledak dalam bentuk paling halus. Kisah yang tidak pernah diberi peluang untuk hidup, sehinggalah sekarang. Salamiah tunduk sejenak. Jemari tuanya bermain perlahan di pinggir cawan teh, yang sudah lama sejuk. Dewan senyap menanti, tetapi dalam keheningan itu, ketegangan menggantung seperti kabut pagi yang belum terangkat. Matanya merenung jauh, seolah melihat kembali sesuatu atau seseorang. Pada tahun 1981, saya menerima satu panggilan telepon dari seseorang yang tidak saya kenali. Suaranya dalam, perlahan, seolah diproses oleh alat khas. Dia cuma berkata, "Hentikan semua, atau awak akan kehilangan seseorang yang awak sayang." Riuh kecil mula terasa. Beberapa penonton saling berpandangan. Ada yang mula menekan dada, merasai sesuatu yang tidak dijangka.
Ini bukan cerita biasa. Ini bukan kisah seorang artis veteran yang hanya mahu berkongsi nostalgia. Ini adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, lebih menyesakkan. Dan kamu tahu apa yang terjadi selepas itu? Salamiah tidak menunggu jawapan. Dalam masa 2 minggu, anak saudara saya, Farid, hilang. Polis anggap dia lari dari rumah. Tapi saya tahu dia tidak akan lari. Dia terlalu rapat dengan saya. Kami berbual setiap malam tentang musik, tentang masa depan. Tiba-tiba, senyap. Tiada jejak, tiada jasad, tiada siapa peduli. Dia berhenti. Nafasnya berat. Bibirnya bergetar. Tapi dia tidak menangis. Kerana air mata pun barangkali sudah habis atau terlalu biasa dengan cerita seperti ini. Lagu saya yang terakhir waktu itu berjudul Di Balik Langit Gelap. Lagu itu tidak pernah disiarkan. Ia hilang daripada arsip RTM. Bila saya tanya, mereka kata Pita Rosa. Tapi saya tahu itu bukan alasan sebenar. Dewan mula terasa sempit. Semua mula merasakan ada sesuatu yang besar, tersembunyi di bawah semua itu. Sesuatu yang Salamiah belum mahu atau belum boleh katakan. Tetapi setiap potongan cerita seperti cebisan puzzle yang tidak lengkap. Dan semua orang di situ kini menjadi pencari. Farid pernah tunjuk saya satu nota. Nota yang dia kata jumpa dalam beg sekolahnya. Cuma satu ayat. Darah adalah harga bagi suara. Salamiah menutup matanya sejenak. Saya fikir dia bergurau. Atau mungkin itu lirik lagu yang dia karang. Tapi sekarang, bila saya fikir semula, mungkin itu peringatan. Dan di sini, suasana berubah. Malam menjadi lebih dingin, walaupun penghawa dingin tetap pada suhu sama. Penonton tidak lagi melihat Salamiah sebagai wanita tua yang bercerita. Mereka melihat seorang penjaga rahsia. Seorang arkib hidup yang memegang kunci kepada satu bab yang tidak pernah dibuka dalam sejarah hiburan negara. Dia memalingkan kepala ke kiri, memandang ke satu arah tertentu dalam dewan. Beberapa penonton ikut memandang, tapi tiada apa di sana, hanya bayang. Kamu ingat lagu Permaidani Berdebu yang saya nyanyikan tahun 1978? Tanyanya tiba-tiba. Beberapa kepala mengangguk, senyum nostalgik. Itu bukan lagu tentang cinta. Bukan juga tentang kemiskinan, seperti yang semua sangka. Itu adalah kod. Kod yang saya selitkan untuk seseorang, supaya dia tahu saya sedang diawasi. Seseorang di barisan depan terbatuk kuat. Lain-lain masih terpaku. Seolah waktu tidak bergerak. Ramai orang tanya, kenapa saya tidak pernah buat konsert besar seperti rakan-rakan seangkatan? Kamu fikir saya tidak mampu? Kamu fikir saya tidak mahu? Suaranya kini mengeras sedikit. Saya tidak boleh. Setiap kali saya cuba bangkit, akan ada sesuatu yang menghalang. Kadang-kadang dalam bentuk kontrak yang tiba-tiba dibatalkan. Kadang-kadang dalam bentuk suara-suara yang menyebarkan cerita-cerita palsu tentang saya. Dan malam itu, misteri bertambah. Siapa yang selama ini membungkam Salamiah? Kenapa dia menjadi sasaran? Apakah benar Farid diculik? Atau hanya perasaan seorang wanita tua yang dilukis oleh kesunyian? Salamiah tidak menjawab semua itu. Dia biarkan soalan tergantung di udara, seperti bau hujan yang belum turun. Dia biarkan kisah itu tidak selesai. Kerana kadangkala, yang tidak selesai itulah yang lebih berbekas di jiwa. Farid, kalau kamu masih di luar sana, saya masih di sini. Masih menunggu. Dengan itu, dia bangun perlahan. Langkahnya lemah, tetapi teguh. Seluruh dewan berdiri, bukan kerana persembahan hebat, tetapi kerana kesedaran bahawa mereka sedang menyaksikan sejarah, bukan sejarah muzik sahaja, tetapi sejarah seorang wanita yang akhirnya bersuara, walau tidak semua telah dikatakan. Dan dalam diam, satu perkara menjadi jelas, cerita ini masih jauh dari noktah. Lampu-lampu dewan dimalapkan secara perlahan. Satu demi satu, hadirin mula duduk semula.
Seakan tidak pasti sama ada persembahan itu benar-benar sudah berakhir atau baru sahaja bermula. Seorang wanita tua dengan langkah perlahan telah membuka kembali sebuah kotak gelap yang sekian lama tertutup rapat, tetapi tidak mengeluarkan segala isinya. Hanya serpihan, hanya bayang. Dan serpihan-serpihan itu cukup untuk menggoncang. Ada antara mereka yang keluar dewan dengan dahi berkerut. Ada yang diam lama di kerusi, dan ada juga yang menangis, tanpa mereka benar-benar tahu sebabnya. Kesan Salamiah bukan terletak pada apa yang dia dedahkan, tetapi pada apa yang dia sembunyikan. Wartawan yang hadir malam itu menyimpan nota, tanpa menyiarkan semuanya. Pita rakaman ada yang berbunyi senyap, saat momen-momen paling kritikal, seolah-olah diganggu. Ada mikrofon yang mati beberapa kali, hanya sewaktu Salamiah menyebut nama Farid, atau lagu yang hilang dari RTM. Apakah itu kebetulan? Beberapa hari selepas itu, sebuah laman blog bebas cuba menyusun semua kenyataan Salamiah. Malam itu menjadi satu teori. Mereka kaitkan dengan kehilangan beberapa individu dalam industri musik era 70-an, termasuk seorang jurutera bunyi bernama Nazim yang hilang pada malam pelancaran album Di Balik Langit Gelap. Nama Nazim tidak pernah disebut Salamiah, namun netizen mula merungkai potongan kisah. Benarkah Nazim memiliki versi asal lagu itu? Benarkah dia yang mengarahkan pita itu dirahsiakan? Namun blog itu dalam masa seminggu hilang dari carian. URL yang dahulunya aktif kini hanya paparkan message 404, page not found. Sementara itu, Salamiah tidak memberi sebarang kenyataan lanjut. Rumahnya di Ampang dikatakan sunyi. Tiada siapa menjawab panggilan dan jiran-jiran mula mendiamkan diri bila ditanya. Seorang wartawan yang cuba menjejaknya dikatakan ternampak seorang lelaki misteri berjubah hitam keluar dari kawasan rumah malam-malam buta, tapi tiada gambar, hanya dakwaan. Lalu, apa yang sebenarnya berlaku? Apakah Salamiah menjadi mangsa satu sistem rahsia yang mengekang kebebasan suara sejak dulu? Atau adakah semuanya hanya rekaan minda yang terluka, dihimpit usia dan penyakit? Atau mungkinkah semua ini benar dan dunia hiburan Malaysia menyembunyikan sesuatu jauh lebih besar daripada yang kita sangka? Soalan-soalan ini tidak terjawab dan barangkali tidak perlu dijawab. Yang tinggal hanyalah suara Salamiah dalam rakaman terakhir yang berjaya diperoleh seorang peminat tegar. Rakaman itu berbunyi seperti bisikan, seolah disampaikan kepada seseorang atau kepada kita semua. Mereka tak akan berhenti. Selagi kamu mendengar suara ini, jangan ulangi lagu itu. Ada kod di bait ketiga. Jangan nyanyikan waktu malam. Dan jika kamu jumpa pita asalnya, jangan buka sendirian. Rakaman itu berakhir dengan bunyi geseran aneh. Bukan bunyi pita rosa, bukan juga gangguan elektrik, tetapi seperti sesuatu mengetuk dari dalam kotak. Kini, Salamiah tidak muncul lagi di mana-mana pentas. Tiada temu bual, tiada penjelasan. Lagu-lagunya dimainkan semula di radio, tetapi Di Balik Langit Gelap masih hilang dari arsip. Dan kamu yang membaca ini mungkin akan mula mendengar lagu-lagu lama itu dengan telinga yang baru. Mendengar celah-celah diam di antara bait yang selama ini kamu sangka hanyalah kesunyian biasa. Tapi mungkin, hanya mungkin, diam itu menyimpan lebih banyak kata-kata. Dan jika suatu hari kamu terdengar satu suara tua menyanyi dalam mimpi, jangan jawab, atau jawab dengan doa, kerana kadangkala cerita yang kita fikir sudah selesai hanya baru bermula.